والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أحينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان واحشرنا بالإيمان وأدخلنا جنة مع الإيمان برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam ukhuwah pada Al-Fadhil Ustaz dan semua sahabat jemaah pencinta ilmu Allah yang dengan izinnya juga dapat kita duduk dalam majlis ilmu yang barakah pada petang ini. Alhamdulillah kita masih lagi menjadi pilihan Allah. Kuliah kita petang ini dari saluran Google Meet Gemadul Iman yang dipimpin oleh Puan Hajah Rosniati binti Mansur dan ditadbir urus oleh Ahli Jawatankuasa Gemadul Iman akan dipimpin oleh yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Ilin Aminin bin Muhammad Saleh. Dengan pengajian kita hari ini, pengajian berkitab Misbahud Dujjah Syarah Safinah An-Najjah yang dikarang oleh Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami Asy-Syafi'i. Bagi menambahkan keberkatan majlis, mohon ihsan Ustaz untuk memimpin bacaan umul kitab Al-Fatihah dan pahalanya kita hadiahkan pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan para sahabatnya, para anbiya, para solihin, alim ulama, guru-guru kita, ibu bapa kita, keluarga kita dan semua muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun telah kembali ke rahmatullah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Dengan ini saya bagi meneruskan majlis, saya menyerahkan kepada Al-Fadhil Ustaz dengan segala hormat dan penuh takzim. Dipersilakan Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala habibina Rasulillah. Kita syukur kepada Allah, sama-sama kita berdoa, Allahumma faqihna fid din. Ya Allah, tambahkan kefahaman kami dalam urusan agama. Wa'allimna at-ta'wil, ajarkan kami tentang ilmu ta'wil. Allahumma zidna ilma. Ya Allah, kurniakan kami tambahan ilmu. Warzuqna fahma, dan kurniakan kepada kami kefahaman ilmu. Hari ini kita sambung muka surat 17. Muka surat 17 ya. Baik, kemudian muka surat 17 disebut dekat situ dunia dan agama. Atas sekali dekat muka surat kelabu tu. Dunia dan agama tu tentang kita mohon supaya Allah beri kebaikan pada urusan dunia dan urusan agama. Dekat perkataan itu dilanjutkan dan semoga Allah merahmati dan memberi penghormatan. Merahmati sallallahu wasallama. Jadi ada dua, memberikan merahmati dan memberikan penghormatan. Kita tengok sikit pada nota kaki. Cerita berkenaan dengan nota kaki 9. Apa makna dia? Kita mohon apa Allah berikan panduan kebaikan untuk urusan dunia dan agama. Maksud ayat ini ialah, tengok nota kaki. Nota kakinya nombor 9. Kami memohon pertolongan kepada Allah, tidak kepada yang lain. Jadi kita minta tolong tu kepada Allah. Dalam semua perkara dan keadaan. Sama ada perkara itu berkaitan dengan urusan dunia ataupun berkaitan dengan urusan agama. Urusan agama tu yang dimaksudkan adalah urusan akhirat lah. Urusan dunia pun berkait dengan agama juga. Tapi dekat sini maksud dia bukan agama itu terpisah dengan dunia ataupun dunia tak ada kaitan dengan agama, bukan. Tapi yang nak dimaksudkan urusan dunia dan juga urusan akhirat. Ada kehubung kait, cuma disebut secara terpisah. Nombor 10, apa makna selawat ke atas Nabi? Contoh kalau kita sebut Allah dan malaikatnya berselawat ke atas Nabi. Bukan maknanya Allah baca macam kita.
Allah sebut Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bukan. Itu kita berselawat atas Nabi macam tu. Kalau Allah dan malaikatnya berselawat ke atas Nabi, apa pula maksud kat situ? Sebab dulu Nabi suruh sahabat berselawat ke atas baginda Nabi. Maka sahabat tanya, kaifa nusalli alaika? Macam mana kami nak berselawat ke atasmu, wahai Muhammad? Wahai Rasulullah, wahai Muhammad, wahai Rasulullah. Maka Nabi ajarkan, bacalah begini. Oh, macam tu selawat dari kita umat untuk Nabi. Tapi dalam Quran ada disebut, sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya berselawat ke atas Nabi. Bukanlah macam kita. Tengok nombor 10 tu. Dia ada cerita sikit lah. Selawat ke atas Nabi ada 3 makna. Saya doakan dan saya harap sangat semua yang berada dalam perkumpulan ilmu Gema Nur Iman adalah orang yang menekuni selawat. Setiap masa, setiap saat, tak kira waktu. Senang, susah, sehat, sakit, lapang, sempit, selawat terus-terusan. Boleh ya? Mudah-mudahan insya-Allah, mudah-mudahan. Jadi kalau kita terlupa, ingatkan lagi. Kita terlupa, ingatkan lagi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Cuma dalam berselawat, laju tak mengapa, tapi usahakan sebutannya betul. Panjang pendeknya betul. Elakkan daripada sebut Nabi SAW, Nabi SAW, elakkan gitulah. Sebab SAW tak sepenuhnya. Tapi kalau laju sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, boleh laju tak apa. Tapi dengan sebutan yang betul. Dengan sebutan yang baiklah. Sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, alaihi salatu wassalam. Orang Arab kata sebut alaihi salatu wassalam, salli ala Nabi, Allahumma salli ala Muhammad. Alaihi salatu wassalam, sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala Muhammad. Jadi dia baca laju. Laju tak mengapalah. Tapi jangan apa kita sebut terkurang. Nabi SAW bersabda, tapi kalau Nabi SAW tu kurang bagus. Tidak baguslah. Jangan baca gitulah. Tidaklah sampai berdosa, tapi rugilah tak dapat fadilat kerana perlu dibaca dengan baik. Okey, sekarang ada 3 makna. Tengok tu. Perhatikan nombor 1. Jika selawat tu daripada Allah, maka ia bermaksud rahmat. Jadi kalau Allah berselawat ke atas Nabi, maknanya Allah melimpahkan rahmatnya ke atas Nabi. Disertai pengagungan Allah kepada baginda, serta menghidupkan hati baginda Nabi SAW. Itu maknanya Allah berselawat ke atas Nabi. Limpah rahmat, Allah memperagungkan Nabi Muhammad dan Allah hidupkan hati Nabi kita. Itu nama dia Allah berselawat ke atas Nabi. Nombor 2. Jika selawat tu datang dari malaikat, apa makna malaikat berselawat ke atas Nabi? Jika daripada malaikat, itu maknanya malaikat mohonkan ampun, istighfar untuk Nabi. Tapi bukan sebab Nabi berdosa, sebab istighfar itu menjadi doa dan kebaikan. Kerana seorang Nabi itu tidak ada dosa. Nabi maksum. Yang ketiga, jika selawat itu adalah daripada manusia. Selawat kalau dari kita, ia bermakna kita bermunajat dan kita berdoa kepada Allah, minta supaya Allah limpahkan rahmat kepada Nabi kita. Ya Allah, limpahkanlah rahmat. Allahumma salli. Macam itulah. Ala Muhammad. Limpahkan rahmat dan berkat. Yang paling ringkas, 4 perkataan. Allahumma, 1. Salli, 2. Ala, 3. Muhammad, 4. Kalau nak ditambah, tambah dengan perkataan Sayyidina, harus saja. Boleh saja. Jadi cara dia, Allahumma, 1. Salli, 2. Ala, 3. Sayyidina, 4. Muhammad. Nabi Muhammad. Nama dah baginda Nabi lah. Sayyidina maknanya apa? Daripada perkataan Sayyid. Sayyid.
Kenapa ada perkataan sayyid? Sebab sayyid tu maknanya tuan kita. Orang yang menjadi ketua kita, penghulu kita, pemimpin dipanggil sayyid dalam bahasa Arab. Cuma orang kita panggil Tuan Said. Tuan-tuan. Jadi makna dia lah. Tuan Said. Macam malam Lailatul Qadar kan. Lailatul Qadar tu malam Al-Qadar. Jadi malam Lailatul Qadar maknanya malam Al-Qadar. Tak apalah. Dah terbiasa mungkin. Macam orang selalu sebut cuba try test. Cuba kau try test. Cuba try test. Oh, sekali 3. Cuba try test. 3 sekali. Rangkum. 3. Cuba try test. Baik. Kenapa kita boleh saja menyebut Sayyidina? Kenapa kita boleh saja menyebut Sayyidina? Itu berpaksikan kepada ta'adduban ataupun kita sebut kerana beradab dan memuliakan Nabi SAW. Kerana memuliakan Rasulullah. Walaupun Nabi tidak pernah meminta untuk kita menyebut Sayyidina itu, tapi kita yang sebut, jawapan dia boleh saja. Kenapa boleh? Kenapa boleh? Sebab ada beberapa kisah para sahabat Nabi SAW yang mana dia tidak buat sama seperti apa yang Nabi suruh, tapi Nabi benarkan kerana tujuan dia buat tak sama dengan Nabi suruh tu sebab nak memuliakan Nabi. Okey, contoh, ada seorang sahabat Nabi namanya Ibnu Abbas. Apa namanya? Ibnu Abbas. Satu ketika dia kata, aku datang di tengah malam untuk bersama Nabi solat secara berjemaah. Salatul Lail, solat pada waktu malam. Lalu tiba-tiba aku berada di sebelah kanan Nabi. Jemaah lelaki 2 orang. Jadi Nabi solat, dia belakang sikit lah. Lalu tiba-tiba Nabi fa'akhadha biyadi fajarrani hiza'ahu. Tiba-tiba Nabi ulurkan tangan, dia pegang genggam tangan aku, dia tarik aku ke depan. Hatta akuna uhadhihi atau kama qala. Sehingga aku punya kedudukan jemaah ni, aku dengan Nabi tu macam nak dekat sama rata. Dia belakang sikit aja. Dia mula kat belakang. Nabi tarik dia ke depan supaya dia belakang sikit saja daripada Nabi. Maknanya belakang tumit sajalah, tetap jadi makmum. Bila Nabi tarik aku ke depan, maka aku pun undur semula ke belakang. Ibnu Abbas dia undur semula ke belakang. Dengan maksud Nabi suruh ke depan, tapi dia buat berbeza. Dia pula pergi kembali ke belakang. Baik. Kemudian setelah habis solat, Rasulullah tanya, "Ma sya'ni ya Ibn Abbas? Aja'aluka hidai fatakhnus?" Apa yang tak kena dengan aku, wahai Ibnu Abbas? Aku tarik engkau ke depan sama dengan aku, malah engkau undur semula ke belakang. Okey, maknanya dia buat benda yang tak sama dengan Nabi suruh kan? Okey, soalnya dosa ke tidak? Nabi suruh A, kita buat B. Dosa ke tidak? Kalau pada dasarnya dosa sebab dikira melawan Nabi. Cuma Rasulullah kan orangnya teliti. Sekalipun ada orang buat berbeza dengan apa yang Nabi suruh buat, tapi Nabi tak terus membidaah-bidahkan ataupun menyalah-nyalahkan. Rasulullah teliti. Nabi tanya. Cuma cara Nabi tanya tu sangat berhemah. Kita kalau orang tak nak dengar cakap kita akan tanya, engkau apa masalah engkau? Aku dah cakap 3 kali engkau tak dengar. Kita akan tanya, engkau apa masalah engkau? Rasulullah, masih Ibnu Abbas tolak undur semula ke belakang. Rasulullah tak kata, apa masalah engkau? Nabi tak kata. Rasulullah jawab. Rasulullah kata, tanya, masyak ni, apa yang tak kena dengan aku? Oh ya Allah. Padahal orang tu tak ikut arahan dia. Dia tarik ke depan. Apa yang tak kena dengan aku? Aja'aluka hidai fatakhnus. Aku menjadikan engkau sama dengan aku, lalu engkau undur mula ke belakang. Okey, baik. Apa kata Ibnu Abbas? Ya Rasulullah, awa yanbaghi li ahadin an yakuna hidha'aka wa anta Rasulullah alladhi a'tana Allahu iyyak. Wahai Rasulullah, apakah patut bagi satu orang dia itu berdiri setentang dengan engkau, sama level, setentang, selari, sedangkan kan engkau kan Rasulullah, orang yang Allah anugerahkan kepada kami atas kebaikan kau. Jadi maknanya, ya Rasulullah, saya ni merasakan, maksud dia,
Ya Allah, wahai Rasulullah, saya rasa tak patut kalau saya berdiri sama level dengan Tuhan. Tuhan kan Rasulullah. Patut saya belakang je. Jadi dia buat tu bukan melawan. Dia buat benda yang berbeza kerana ta'zim, memuliakan Nabi. Lalu kata Ibnu Abbas, fa'ajabathu. Jawapan aku telah menakjubkan Nabi. Nabi rasa macam kagum. Lalu Rasulullah berkata, lalu berdoa, zadakumullahu ilman wa fahman. Semoga Allah, Nabi tepuk bahu dia, dadanya. Lalu Rasulullah kata, mudah-mudahan Allah tambahkan engkau ilmu dan kefahaman. Maknanya Nabi puji lah, sebab tujuan dia sebenarnya nak memuliakan Nabi, nak hormat. Padahal Nabi tak suruh hormat sampai kena ke belakang gitu. Tapi tujuan dia memang nak hormat. Nabi pun tak suruh kita baca Sayyidina. Tapi orang yang baca Sayyidina ni tujuan dia memang nak hormat, takzim. Kerana Rasulullah memang Sayyid kita. Memang tuan kita, penghulu kita. Dan perkara yang sama mudah-mudahan insya-Allah Rasulullah pun gembira nanti dengan kita pada hari akhirat bagi yang membacakan selawat ada Sayyidina. Tapi yang nak mengekalkan bukan bermakna tidak hormat. Bukan. Bukan kerana orang yang kekal tanpa Sayyidina maknanya dia nak menghormati lafaz yang Nabi ajar. Orang yang tambah Sayyidina nak menghormati kerana kedudukan dan darjat kenabian Nabi kita. Macam itulah. Habis yang ada antara dua yang ada Sayyidina dengan tak ada Sayyidina, yang mana yang salah? Yang salah tu yang sampai hari ni pemalas nak baca selawat. Itu yang masalah tu. Baik Allahumma salli ala Sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik, kemudian tengok tu ada nota kaki 11. Salam, selawat dan salam. Salam maknanya apa? Penghormatan atau kesejahteraan. Imam Ar-Rafi'i berkata, maksud selawat dan salam adalah bila kita selawat dan salam ke atas Nabi kan, selawat dan salam ialah Allah mengagungkan Nabi Muhammad di dunia. Allah mengagungkan Nabi Muhammad di dunia lagi dengan memasyhurkan sebutan nama baginda. Masyhur tak sebutan nama Nabi Muhammad ni? Masyhur. Orang Kristian hampir-hampir semua paderi tahu. Orang Yahudi walaupun dia reka, dia tipu, dia apa, hampir-hampir mereka semua tahu. Saya tak dapat pastikanlah mereka semua satu persatu. Hampir-hampir yang namanya paderi, yang namanya rahib, yang nama mesti tahu. Sekalipun mereka belum mengikuti dan belum dapat hidayah. Masyhur. Dan Allah masyhurkan lagi sesama kita umat Islam. Yang pertama, bila mendengar namanya disebut, diperintahkan kita berselawat. Masyhur lah. Bila dengar saya sebut, jangan lupa selawat. Yang kedua, azan berkumandang. Tiap-tiap masa ada. Yang ketiga, dibaca pada setiap kali solat. Dibaca pada setiap kali solat. Itu nama dia memasyhurkan nama baginda. Dan mengekalkan syariatnya. Allah kekalkan syariat Nabi Muhammad dengan cara macam mana? Dengan cara dikekalkan Al-Quran. Dikekalkan Al-Quran. Kemudian di akhirat pula baginda diagungkan oleh Allah dengan kurniaan adanya syafaat baginda kepada umatnya. Allahumma rzuqna asy-syafa'ah. Ya Allah, kurniakan kami syafaat baginda Nabi. Allah menggandakan pahalanya dan Allah menzahirkan keutamaannya mengatasi seluruh makhluk yang terdahulu dan kemudian dengan kedudukan yang terpuji serta menzahirkan keutamaan baginda atas seluruh orang yang beriman. Rasulullah bersabda apa? Esok pada hari kiamat nanti akan ditunjukkan kepada aku bilangan umat. Dia tunjukkan kepada dia seorang Nabi tu dengan umat masing-masing. Ada seorang Nabi kata Rasulullah, aku lihat dia ada beberapa pengikut. Ada Nabi pengikut dia 2 orang, isnani. Ada Nabi pengikut dia 1 orang, rajulun wahid, 1 orang je pengikut dia. Selama bertahun-tahun, berpuluh, ratus tahun dia dakwah, yang beriman dengan dia 1 orang saja. Ada pula Rasulullah kata yang ikut dia tu, Nabi tu yang ikut dia tak ada, elak, tak ada orang.
Seorang Nabi je. Mana umat kau? Seorang pun tak ikut aku. Seorang pun tak ada ikut. Pun ada juga. Tiba-tiba ditunjukkan satu kumpulan manusia yang ramai sangat. Rasulullah dalam hati, mudah-mudahan inilah umat aku. Lalu kata malaikat, bukan. Ini adalah umat yang mengikuti Nabi Musa alaihissalam. Bila dah cerita umat mengikut Nabi Musa, lalu apa? Rasulullah disuruh melihat ke arah sebelah kanan, kemudian disingkapkan, nampak ramai sangat orang. Disingkapkan sebelah kiri, ufuk kiri, tengok ramai orang. Rupanya yang jauh lebih ramai itu adalah umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu nanti kemuliaan untuk darjat Nabi di akhirat. Jadi maksud salam kat situlah. Baik, seterusnya. Beliau juga mengatakan, inilah, tengok bawah sekali. Muka surat 17. Bawah. Bawah tu maknanya atas nombor 17 tau. Jangan bawah tu, nombor 17 tu dia pergi bawa. Kalau dah bawah lagi tu dah tak nampak tulisan. Dah tak nampak tulisan. Dan jadi kantuk Ustaz. Itu kalau dah bawah daripada 17 tu, dah hampir-hampir apa nak sebut. Nak cakap liang lahat tak sampai hati. Takut kecil hati. Nak cakap apa yang lembut sikit. Maknanya tu. Tengok tu yang bawah. Beliau juga mengatakan, Imam Ar-Rafi'i, inilah beberapa perkara yang Allah kurniakan kepada baginda. Kurniaan ini mempunyai darjat kedudukan. Allah boleh menambah lagi darjat kedudukan itu. Allah boleh tambah lagi darjat kedudukannya nanti itu. Boleh melalui doa sesiapa sahaja yang berselawat ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya, tengok sebelah. Bila kita sebut selawat dan salam ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selawat dan salam ke atas penghulu kita. Penghulu tu yang dimaksudkan tu siapa? Penghulu. Sayyid. Perkataan itu. Tengok nota kaki nombor 12. Dia cakap apa situ? Sayyid penghulu mempunyai beberapa maksud. Kan ada panggil Sayyidul Istighfar. Penghulu istighfar. Ada lagi satu penghulu ayat Quran. Sayyidu ayil Quran. Apa penghulu ayat Quran? Ayat kursi. Ayatul kursi sayyidu ayil Quran. Ayat kursi tu penghulu kepada segala ayat Quran. Penghulu kepada hari. Hari apa? Hari Jumaat. Hari Jumaat itu ialah sayyidul ayyam. Penghulu. Okey. Sekarang makna sayyid maknanya apa? Nombor satu maknanya pemimpin sesuatu kaum. Dipanggil sayyid. Orang yang memiliki tentera yang ramai. Kita panggil sayyid juga. Orang yang menjadi rujukan orang lain ketika dalam kesusahan, kita boleh panggil juga dengan gelaran sayyid. Orang yang mempunyai sifat penyantun yang tak dapat dipengaruhi oleh sifat marah, asalnya dulu dipanggil sayyid. Maka kata pengarang, semua empat-empat ciri ini semuanya terhimpun dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kitab Nailur Raja, kitab bahasa Arab. Kitab Ad-Dalalah An-Nafi'ah, kitab bahasa Arab. Kitab bawah dia Kashifatus Saja, kitab bahasa Arab. Habis kitab yang tak berapa Arab yang mana Ustaz? Nanti dia ada satu rujukan dia yang kitab tak berapa Arab, yang bukan bahasa Arab, nanti saya beritahu. Tak silap saya, kitab pedoman. Kalau yang dia jadikan rujukan Nailur Raja, ni kebanyakannya kat awal-awal ni semua kita Arab ni. Semua kita Arab. Baik, nota kaki 13. Penghulu kita Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ialah sebaik-baik nama Nabi Muhammad. Indah sungguh Nabi Muhammad kerana jika Muhammad yang mempunyai terlalu banyak sifat terpuji dalam dirinya. Itu nama dia. Rasulullah juga dipanggil dengan nama Ahmad. Kemuliaan dan keutamaannya mengatasi sifat terpuji orang lain. Kedua-dua makna dan hakikat ini ada pada Nabi Muhammad. Sebab itulah baginda yang paling banyak
dipuji oleh manusia. Ada pengkaji barat, siapa tu yang nama dia saya lupalah. Dia kata dia dah buat kajian, manusia paling berpengaruh di dunia sekali, tapi dia tak Islam. Dia ada tulis satu buku tau, manusia paling berpengaruh. Adalah dia namakan saintis ni lah, yang dia punya kesan dia, dia punya teori dia punya pelajaran dia punya panduan yang dia bagi apa dia digunakan beratus tahun-tahun, beribu-ribu tahun, lama diguna, pengikut ramai, dia adalah dia punya cara mengukurnya. Maka dia dikatakan dia bukan orang Islam, tapi dia meletakkan Nabi Muhammad adalah manusia nombor satu paling berpengaruh di dunia. Berdasarkan kepada komitmen pengikutnya, pelaksanaan ajaran oleh pengikutnya sebagaimana ia diajar. Semua itulah. Jadi kita syukurlah kita salah seorang orang yang Allah pilih sehingga pada hari ini sebagai salah seorang daripada yang mengikut baginda Nabi SAW. Nabi-Nabi terdahulu pengikut dia kadang-kadang seorang, yang lain semua tak nak ikut. Untung yang seorang tu. Kita kalau berada di zaman tu kita tak tahu tak? Kita tak tahulah sama ada kita terpilih tak nak menjadi yang satu itu. Sebab orang bila dah ramai-ramai kadang-kadang baru dia nak ikut. Tapi kalau benda tu sorang-sorang kadang dia tak berani nak ikut, ataupun pada dia baik ikut yang ramai tu, yang rosak, yang menyeleweng, yang menyimpang tu. Tapi para nabi yang terdahulu pun menghadapi ujian yang berat. Cuma untungnya kita, kelebihan kita ni jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian bawah tu. Hari ni kita banyak sebut nama Nabi. Jangan lupalah selawat. Jangan lupa selawat. Kemuliaan nama Nabi Muhammad. Sangat sedikit nak tunggu orang sekarang nama Muhammad. Kalau ada pun orang kita dia gabung dengan perkataan lain lah. Muhammad, Sufyan, Muhammad, Muhammad apa lagi? Muhammad Karim, Muhammad Saifullah, selalu gitulah. Tapi jarang orang hari ni panggil nama dia Muhammad saja. Macam bapak saya pun Muhammad Saleh. Ada gabungan lah. Ada Sekarang, Ustaz. ada kan? Masih ada orang bagi nama Muhammad Ada. kan? Anak saudara saya, nama dia Muhammad bin Aziz. Oh, Kita panggil dia bagus. Muhammad. 2 tahun. Oh, 2 tahun. Bagus. Alhamdulillah. Bagus. Ya Allah, syukur. Sebab jarang sekarang dengar orang bagi nama Muhammad. Jarang. Semua berbeza sikit lah. Bukan tak boleh. Bagus naga nama Muhammad. Yang Saya Muhammad. Muhammad bagus. Muhammad. Kebanyakan Muhammad. Kalau panggil dia, panggil Muhammad tu penting. Panggil dia. Kalau panggil Mamat, dia ada 2 kebarangkalian. Kalau Mamat, kalau Mamat dengan huruf ta, maknanya kematian. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamat. Mamat maknanya kematian. Wa mamati, ada ya belakang, dan kematianku. Tapi kalau mamad, huruf dal belakang, maknanya panjang. Ataupun lebar, luas. Macam mat. Jadi kalau panggil Muhammad, lagi baguslah. Orang Arab, ramai nama Muhammad. Muhammad. Dan orang dulu kadang-kadang Muhammad bin Muhammad. Ada satu orang tokoh juga, ustaz yang mahir dengan diving. Ustaz Muhammad bin Abdullah. Tu nama dia sedap tu. Nama dia Muhammad bin Abdullah. Bapaknya nama Abdullah. Nama dia Muhammad. Baik, kemudian kemuliaan nama Nabi Muhammad. Jika dilihat daripada gelaran Nabi Muhammad sebagai Habib, Habib maknanya kekasih, atas wazan fa'il, maka ia boleh jadi dengan maksud, tengok sebelah, dekat kotak-kotak tu, kan ada kotak. Ni dari segi bahasa Arab je, tak apalah. Mungkin wazan fa'il iaitu bermaksud baginda adalah orang yang paling banyak memuji Allah, ataupun dengan makna maf'ul iaitu baginda adalah orang yang paling banyak dipuji oleh Allah. Itu tak apalah. Yang itu dia lebih kepada maksud bahasa Arab.
Kalau kita cerita wazan fa'il maf'ul. Ada sini yang boleh berbahasa Arab sikit-sikit. Sikit-sikit lah. Maknanya apa? Kalau dia dengar ma rabbuka, dia tahulah cara nak jawab. Boleh lah sikit-sikit. Ada sikit-sikit. Boleh belajar-belajar Boleh. ke? Ada. Alhamdulillah, bagus. Kalau ada belajar sikit-sikit, baguslah. Ma rabbuka, ma ismuka. Benda sikit-sikit. Hadha, hadhihi kan. Jadi kalau dalam bahasa Arab ni dia ada ada fa'il, ada maf'ul. Jadi kalau fa'il maknanya pelaku, maf'ul maknanya yang dilakukan ke atasnya, kepadanya. Jadi tak apalah, yang itu kita ketepikan dulu buat sementara. Itu dari segi nak menghayati makna tersebutlah. Baik, kemudian baginda Nabi juga adalah, tengok atas sekali, muka surat kelabu atas, penutup para Nabi. Rasulullah itu khatamun nabiyyin. Boleh baca khatam, boleh baca khatim. Ada dua cara bacaan dia. Saya suka baca khatam. Khatam. Tengok situ. Nombor nota kaki 14. Ia boleh dibaca dengan dua wajah. Dua wajah maknanya dua cara. Iaitu khatim. Rasulullah adalah khatim, penutup yang menyempurnakan sesuai dengan keadaan Nabi sebagai penutup yang menyempurnakan seluruh Nabi. Tidak ada lagi Nabi selepas baginda Nabi. Lepas Rasulullah tak ada Nabi lain. Nabi pakai Quran juga ke? Nabi ada wahyu baru ke? Tak ada. Rasulullah adalah Nabi yang akhir. Tak ada lagi Nabi selepas Rasulullah. Kalau ada orang mengaku dirinya Nabi pada zaman ini, dia mengaku dia adalah selepas Nabi Muhammad, tapi kata dia, saya juga hanya ditugaskan untuk menyampaikan Quran, tidak membawa syariat baru. Jadi ketahuilah bahawa orang itu berdusta. Orang itu apa? Berdusta. Sebab tidak ada Nabi. Dan dia boleh dikira sebagai murtad. Kerana mengaku menjadi Nabi. Yang kedua, boleh dibaca khatam. Tadi baca apa? Khatim. Kat mana ni Ustaz baca khatam? Ya Allah, kami dah pening ni Ustaz. Mana dia? Oh, dekat ni muka surat 13. Cuba tengok sikit muka surat 13. Muka surat 13 atas. Bahasa Arab. 13 atas. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jumpa? Wabihi nasta'in. Jumpa? Ala umurid dunya waddin. Wassallallah. Sallallah tu makna dia apa? Kita dah bincang. Wassallama. Allah berikan penghormatan. Maknanya apa? Ala sayyidina. Kenapa sayyid? Sayyid tu makna dia apa? Maknanya ketua kaum, penghulu yang tak ada marah-marah. 4 sifat tu ada kepada Nabi. Ulama kita dulu, kalau cerita dia punya bahasa Arab tu dia panggil teks, matan kitab. Tapi setiap satu perkataan tu mereka akan berikan perincian, namanya syarah. Sebab tu kitab yang kat bawah ni nama dia Misbahud Duja. Misbahud Duja. Misbahud Duja ni apa benda? Dia adalah syarah, perincian, pendetailan, pemanjangan daripada kitab atas bahasa Arab, Safinatun Najah. Boleh? Jadi dia akan cerita ala sayyidina. Sayyid tu apa? Muhammad. Kenapa Muhammad? Muhammad tu maknanya apa? Yang banyak memuji ke banyak dipuji? Rupanya dua-dua ada. Banyak memuji kenapa? Sebab dia paling banyak puji Allah. Banyak dipuji kenapa? Sebab dia pun paling banyak dipuji oleh Allah. Dan dia terpuji sesama manusia. Dan dia diagungkan namanya di dunia. Dan dia diagung-agungkan lagi nanti oleh Allah di akhirat. Sebab tu namanya terpuji. Oh, macam tu. Nabi Muhammad tu siapa? Khatamin Nabiyyin. Khatam ke khatim? Tadi dia tulis. Boleh baca dua-dua. Khatam maknanya cincin. Khatim maknanya penutup. Dialah penutup segala Nabi. Dia adalah ibarat cincin, penghias, penyeri, menonjol. Dia cerita satu-satu. Nanti masuk sebelah lagi. Wa alihi. Keluarganya. Keluarga tu siapa?
Isteri saja ke? Anak saja ke? Pakcik tak masuk, tak masuk. Contoh, wasahbihi, sahabat. Sahabat tu siapa? Apa syarat dia? Pernah jumpa? Ikut, tak ikut? Berapa lama? Apa syarat dia? Ajma'in. Contohnya macam tu lah. Tu nama dia belajar berkitab bahasa Arab macam tu lah. Tapi kitab ni dia tak bahasa Arab sepenuhnya. Latihan untuk mana tahu akan datang. Kita tak tahu rezeki kita tahun 2035 kita bertalaki dekat negara Arab. Masa tu belajar dari Arab ke Arab. Tapi bermula daripada tahun 2023. Belajar daripada Arab ke bahasa Melayu dulu satu persatu. Sama juga, saya masa pertama kali belajar, saya pun tak sangka saya akan ke Mesir. Lepas tu saya jumpa orang ni, jumpa orang tu. Mana saya fikir, saya tahu kat madrasah, kat sekolah, belajar aje. Dah suruh belajar. Tapi tak pernah terfikir akan ini, tak tahu. Rupa-rupanya rezekinya pada tahun, contohnya tahun 2008, saya dapat sesuatu, rupanya pendedahan dia bermula daripada 1998. 10 tahun yang lalu pendedahannya, dapatnya 2008. Mungkin ada orang yang dia pertama kali ikut Gema Nur Iman, punya cara macam ni. Dia pun pening, dia pun cakap, apa ni, kejap ke belakang, nota kaki lah, tambahlah cerita. Tak pernah belajar buku macam ni. Bukan kata dia tak pandai belajar, dia pun lulus universiti juga dulu. Tak biasa. Tapi dia belajar, dia tekun, dia ikhlas. Rupa-rupanya kita tak tahu. Jadi pintu untuk rezeki dia di masa akan datang, dapat peluang belajar talaki kitab-kitab yang besar-besar contohnya. Jalan aja terus. Nawa itu betul kan? Jalan aja terus. InsyaAllah. Nanti adalah tu Allah berikan rezeki-rezeki yang baik. Kita bertemu dengan orang soleh pun rezeki yang baik. Kita dapat belajar kitab pun rezeki yang baik. Kita dapat dengar pengalaman yang bagus, elok-elok pun rezeki yang baik. Banyak. Banyak. Dan ingat satu je, siapa yang Allah nakkan beri kebaikan untuk dia, Allah akan tambahkan kefahaman dia dalam urusan agama. Jadi dia belajar, macam ni belajar agama. Macam ni belajar, nak tahu selawat kat atas. Macam ni cara ulama tulis kitab. Atas, lepas tu ada nota kaki cerita ini. Macam ni. Dia tambah kefahaman dia, macam mana ilmu agama tu dipelajari. Itu ada tanda-tanda Allah berkehendakkan kebaikan yang banyak untuk dia. Kadang-kadang cuma kita tak perasan, tak diberitahu bahawa yang kita dapat pagi tadi adalah hasil sebab kita belajar pada bulan lepas. Kita tak diberitahu, jadi kita ingat kebaikan pagi tadi tu memang kita semata-mata kita berhak begitu saja. Tak mesti. Banyak asbab-asbab kebaikan yang memang Allah taufikkan untuk kita dapat. Jadi bila kita dapat, syukurlah, Alhamdulillah. Baik, kembali muka surat 19. Hari ni saya punya cakap agak laju sikit lah. Minta maaf Minta maaf terlaju sikit. Baik, kemudian boleh baca dengan khatam, cincin penghias. Sesuai dengan Nabi Muhammad bagaikan penghias pada hari kiamat nanti. Kenapa disebut penghias? Ada sebagian ulama kata gini, dalam banyak-banyak nikmat dalam syurga, apa nikmat yang paling besar yang ada dalam syurga? Bukan nikmat paling besar yang diperolehi oleh ahli syurga. Yang diperolehi oleh ahli syurga ialah nikmat dapat melihat Allah. Itu diperolehi oleh ahli syurga. Ini tak, nikmat tu ada dalam syurga. Allah tak ada dalam syurga. Jadi apa nikmat yang paling nikmat yang ada dalam syurga? Jadi ada orang kadang mungkin sebut sungai yang mengalir, apa gini-gini. Sebahagian ulama kata di antara nikmat besar ialah adanya Nabi Muhammad bersama-sama ahli syurga. Itu nikmat yang paling besar. Kerana Allah jadikan antara syurga dengan Nabi Muhammad, mulia siapa? Tu kena ingat tu. Antara Nabi Muhammad dengan syurga, siapa lebih mulia? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad, tanpa merendahkan kemuliaan syurga, tanpa memperkecilkan kenikmatan syurga. Bukan kita mengejek, merendah, meremeh syurga, bukan. Tapi kerana menyatakan kebenaran bahawa itulah istimewanya Nabi kita.
Ada yang dengar Johor FM ke? Hajah Hasia Abdul Aziz. Macam mana boleh tahu ada kat Johor FM? Dengar radio mungkin. Baik. Ada. Sekali-sekala saya buat rakaman juga dekat radio Johor FM. Johor FM. Sesekali adalah. Ini pun dah lama juga ni tak pergi. Asyik apa nak cakap. Belum lagi lah nanti. InsyaAllah ada rezeki nanti sampai lagi insyaAllah. Ustaz, maaf saya ada dengar. Oh, ada dengar Ya. Baik. Bab apa Saya dah lupa dah. Dia ada banyak segmen tu. Segmen kematian ada. Saya waktu tengah hari Ustaz. Oh, tengah hari Ya. Baik. Terima kasih Ustaz. Sama. Dia ada segmen kematian 30 episod. Lepas tu ada segmen lain dia ada berapa. Dia semua 30, 28 dia ikut episod. Nanti dia adalah dia punya ulangan dia apa semua kan. Baik. Kemudian kita tengok semula. Nota kaki 15. Ada 6 ciri asas seorang Nabi. Dalam kitab Nailur Raja disebut kat bawah tu. Yang pertama seorang Nabi tu ciri dia yang pertama lelaki. Majoriti ulama kata Nabi tu lelaki. Ada sebahagian kecil tapi pendapatnya tidak dikira sebagai mu'tabar, tak perlu diambil. Nabi tu lelaki ya. Yang kedua, yang pertama dia adalah seorang manusia, kedua lelaki. Jadi Nabi ni dia bukan malaikat, dia bukan jin, dia bukan. Jadi jin pun yang diutuskan kepada mereka pun juga adalah namanya manusia juga. Di kalangan jin tak ada rasul, tak ada nabi. Yang ada rasul di kalangan dua makhluk je yang ada rasul. Dua makhluk je yang Allah pilih. Antara mereka tu ada yang diutus sebagai rasul. Iaitu siapa? Yang pertama malaikat, yang kedua manusia. Monyet tak ada. Lembu tak ada. Batu tak ada. Tak ada batu-batu tu tiba-tiba satu batu tu dia kata dalam banyak-banyak batu aku adalah batu yang diutus sebagai rasul kepada batu-batu yang lain. Tak ada. Itu memang kepala batu. Kepala batu. Tak ada. Ataupun ikan. Ikan tu dia kata saya adalah rasul. Saya adalah utusan Allah untuk semua ikan-ikan yang ada dekat laut Asia Pasifik. Tak ada. Tak ada ikan yang dilantik sebagai rasul, tak ada. Tapi kalau malaikat ada. Malaikat ada. Malaikat memang ada yang diutus sebagai. Cuma kita tak wajib ketahui dan kita tak ketahui semuanya. Dalam Quran ada sebut secara ringkas. Ada di kalangan malaikat tu rusulan uli ajnihatim mathna wa thulatha wa ruba'. Di kalangan malaikat tu ada yang diutus dipilih menjadi rasul, iaitu sayapnya dua-dua, sayapnya tiga-tiga, sayapnya empat-empat. Jadi diberitahu gitu je lah. Tapi yang confirm ketua malaikat sekaligus dia adalah rasul utusan Allah kepada para malaikat, Jibril lah. Sebab dalam hadis banyak disebut dah. Innallaha idza ahabba fulanan nada Jibril. Sesungguhnya Allah apabila dia mencintai satu orang manusia, fulan, maka Allah akan menyeru kepada Jibril. Allah berfirman kepada Jibril, sesungguhnya aku mencintai fulan ini, fa'ahibbahu. Hendaklah engkau juga mencintainya. Lalu Jibril pun sampaikan. Sebagai rasul, dia sampaikan kepada malaikat lain. Wahai para malaikat, innallaha ahabba fulanan. Sesungguhnya Allah cinta kepada hamba Allah si fulan ni. Ni yang kat sini, yang kat sini. Fa'ahibbuh. Hendaklah kamu semua cinta dan sayang kepada dia. Lalu malaikat semua sahut jawab, kami semua cinta kepada dia. Bayangkan malaikat yang entah berapa juta, entah berapa bilion, trilion apa ke, yang mana mereka semua sahut, terima. Sebab malaikat kerjanya taat, tak ada menentang. Semua doakan orang tu, sayang kat orang tu, minta rahmat untuk orang. Kerana Allah dah sayang kat satu orang tersebut. Itulah. Sebab tu, jangan merasa rugi kalau kita nak berubah jadi yang lebih baik. Sebab kita tak perasan, kita ni sedang didoakan oleh malaikat, kita sedang dinaungi malaikat, kita sedang dimohonkan ampun oleh ikan-ikan yang ada di lautan. Perkara gaib, benda yang kita tak dengar dengan telinga, tak nampak dengan mata, tak dapat rasa dengan sentuhan, semuanya berdasarkan kepada kepercayaan kita terhadap wahyu dan juga sabda Nabi. Jadi memang menguji kita benda. Kalau tanya saya pun tak pernah nampak. Jujur, saya pun tak pernah nampak. Saya cakap bukan sebab saya pernah nampak, saya cakap sebab saya percaya.
Dan saya percaya tu kerana saya memaksakan diri saya. Memaksa tu bukan kerana terpaksa, kerana nak cepat supaya jangan sampai kita ada ruang masa untuk lambat atau tertangguh untuk percaya perkara yang dijamin oleh Nabi SAW. Ketiga, seorang Nabi tu sifatnya merdeka, maknanya bukan hamba abdi. Walaupun hamba abdi bukan hina, tapi hamba abdi tak sesuai. Tidak selayak untuk menjadi Nabi. Yang keempat, dia selamat daripada sesuatu yang menyebabkan orang lari daripadanya secara adat. Contoh, kalau dia berpenyakit, dia sakit, betul. Tapi tak ada berpenyakit, berkudis-kudis, bernanah-nanah, keluar lelendeh-lelendeh, ataupun tiba-tiba muntah darah yang menyebabkan orang rasa geli dengan tumpah darah tak berhenti-henti. Ataupun keluar daripada celah-celah kulit dia ulat-ulat. Itu semua tak ada bagi Nabi. Sakit ada, tapi sakit yang tidak menyebabkan seseorang itu merasa geli, jijik dan lari daripada dia secara adat. Itu contohnya lah. Kelima, bapa dan ibu mereka tidak melakukan pekerjaan yang hina dalam pandangan manusia. Contoh, tak ada Nabi yang bapa dia adalah membuat kerja servis memindahkan najis tandas. Kerja tu bukan hina di sisi Allah. Contoh, tandas-tandas dulu kan kadang-kadang dia ada tempat, apa tu dipanggil? Tabung Dia punya tank apa kita nak sebut, tanda-tanda dululah. Jadi orang yang kerja dia cuci tandas, kerja dia untuk servis benda takungan-takungan najis, kerja itu tidak hina di sisi Allah. Hanya saja kerja itu tidak dipandang mulia di sisi manusia. Untuk tidak dipandang mulia di sisi manusia pun, bapa kepada seorang Nabi bukan berprofession yang seperti itu. Kerana kemuliaan Nabi yang akan dia lahirkan. Itu contohnya. Atau kata pengarang, contohnya ibu, seperti tak ada Nabi yang mak dia adalah orang yang menjual kehormatan diri. Ataupun mak dia pelacur, tiba-tiba dapat anak dia orang baik pula tu, tiba-tiba rupanya jadi Nabi. Nabi yang lahir daripada anak kepada seorang pelacur ataupun bekas pelacur. Jawapan dia tak adalah. Kita tak kata pelacur tu hina. Perbuatan dia melacurkan diri memang hina. Tapi kalau dia bertaubat nasuha kepada Allah, mungkin dia mulia. Tapi untuk seorang Nabi, cerita asal dia pelacur dan bertaubat pun tak ada cerita. Maknanya dia tu bukan daripada keturunan ibu bapa yang melakukan perbuatan hina pada pandangan manusia. Ciri yang keenam, seorang Nabi tu dia dapat wahyu dalam bentuk syariat tetapi tidak diperintahkan menyampaikannya. Jika diperintahkan menyampaikannya, maka dia menjadi Nabi sekaligus dia adalah seorang Rasul. Ini pendapat dalam kitab tersebut. Tetapi saya secara peribadi berpendirian berbeza sikit pada poin nombor 6. Ini saya maklumkan sajalah. Tapi atas dasar amanah, kitab tu dah sebut gitu, saya sebut sajalah. Faham? Saya punya pendirian, saya punya pegangan. Pegangan saya, seorang Nabi, kat sini kan disebut, Nabi dia mendapat wahyu dalam bentuk syariat. Tetapi tidak diperintahkan untuk menyampaikannya. Maknanya untuk diri dia sendiri. Jika dia diperintahkan untuk menyampaikannya, maka dia akan menjadi Nabi. Pada masa yang sama juga dia adalah seorang Rasul. Itu dalam kitab tu dia sebut itulah. Tapi saya sebutkan saya punya pendirian, saya punya pegangan berbeza sikit dalam bab nombor 6 ni. Yang saya pegang ialah seorang Nabi atau seorang Rasul semuanya akan menyampaikan. Semuanya menyampaikan. Bukan kata Nabi dan Rasul. Malah yang bukan Nabi dan bukan Rasul pun ada perkara yang wajib dia sampaikan. Contoh seorang ulama, contoh seorang yang alim, contoh seorang yang soleh, pendakwah. Dia wajib sampaikan apa yang dia tahu daripada Rasulullah. Daripada syariat Allah dia wajib sampaikan. Walaupun dia bukan Nabi. Jadi kalau yang bukan Nabi pun wajib sampaikan, apalagi Nabi. Cuma bezanya seorang Rasul, biasanya mereka mendapat wahyu khusus yang boleh memansuhkan wahyu sebelumnya.
Para nabi biasanya dia diperintahkan untuk menyampaikan apa yang telah ada disampaikan oleh Rasul sebelumnya. Macam itulah, ada beza sikit. Tapi tak apalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Boleh faham? Kita masuk muka surat 20 sikit boleh? Bolehlah boleh. Jangan tak boleh. Bolehlah boleh. Mudah-mudahan boleh insyaAllah. Baik, kita tengok sikit. Muka surat 20, salam selawat dan salam ke atas Nabi Muhammad dan keluarganya dan para sahabat semuanya. Dia sebut keluarga, dia sebut sahabat. Maknanya ada dua perkataan yang mesti masuk dalam kita punya congakan rekod kita. Apa makna sahabat? Apa makna keluarga? Baik, kita perhatikan dulu. Nota kaki nombor 16. Mengikut Imam Syafi'i, keluarga Nabi adalah mereka yang beriman. Syaratnya mesti beriman. Tapi pada masa yang sama dia adalah dari keturunan Bani Hashim, Bani Muttalib. Bani Hashim, Bani Muttalib. Kan ada apa? Bani Hashim maknanya daripada Hashim dan yang ke bawah. Bani Muttalib maknanya daripada Muttalib dan ke bawah. Itu keluarga Nabi lah. Maknanya kalau Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Jadi Muttalib ni, dia ada anak kan? Jadi anak dia salah seorang Abdullah. Jadi adik-beradik Abdullah, iaitu pakcik-pakcik Nabi, semua sekali masuk dalam kategori keluarga Nabi. Itu menurut Imam Syafi'i lah. Dan kalau boleh, kita hafal lah keturunan Nabi. Kita hafal lah keturunan Nabi. Daripada Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim ibn Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab ibn Murrah ibn Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib. Itu dah seluruh sampai kepada Adnan. Kalau hafal dalam bahasa Arab senang sikit. Huwa Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abni Manaf ibn Qusay ibn Kilab ibn Murrat ibn Ka'ab ibn Lu'ay bin Ghalib ibn Fihir ibn Malik ibn Nudar ibn Kinanah ibn Khuzaimah ibn Mudrikah ibn Ilyas ibn Mudar ibn Nizar ibn Ma'di ibn Adnan. Itu senang sikit. Tapi kalau pakai lagu lagi senang. Pakai lagu lagi apa? Lagi senang. Sebab anak-anak saya dengar lagu je, lepas 2 minit terus hafal. Terus hafal keturunan Nabi. Saya tunjuk sikit contoh lagu yang mana nanti masing-masing boleh buka. Minggu depan kita tanya seorang-seorang. Sila buka mikrofon. Nama sekian-sekian. Sila bacakan. Dia sampai Adnan. 20 keturunan saja. Okey, kita cuba dengar sama-sama. هو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب بن هاشم ابن عبد مناف بن قصي بن كلاب ابن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب ابن فهر بن مالك ابن مضر بن كنانة ابن خزيمة بن مدركة ابن الياس بن مضر بن نزار ابن معد بن عدنان صلوات الله عليه السلام. Nanti dia punya keturunan mak dia Aminah sampai yang ke-6 ke berapa nanti dia akan sambung keturunan dia sama. Jadi kalau kita dapat sampai Adnan cantik lah. Tapi saya tak mampulah nak hafal terus belum mampu lagi lah. Ada sebahagian ulama kat luar negara dia hafal tu. Terus sampai Adam alaihissalam. Tapi ketepatan kesahihan saya tak berapa pasti. Tapi pernah nampak dekat YouTube. Saya rasa macam Pakistan ke manalah. Kerana kasihnya dia kepada Nabi tu, dia hafal keturunan Nabi itulah. Jadi kalau kita dapat sampai Adnan pun jadilah. 20 keturunan Nabi. Baik, kita tengok sikit tu. Tanbih, perhatian, ummahatul mukminin termasuk ahlul bait. Ummahatul mukminin maknanya ibu-ibu orang beriman. Isteri-isteri Nabi termasuk ahlul bait.
Ahlul Bait termasuk juga Ummahatul Mukminin, isteri Rasulullah. Ini penting diketahui untuk menolak pendapat golongan Syiah yang biasanya mereka mengatakan bahawa isteri-isteri baginda Nabi tak termasuk keturunan, tak termasuk Ahlul Bait, keluarga Nabi. Dia seboleh-boleh dia nak keluarkan Sayyidatina Aisyah daripada keluarga Nabi. Jadi dia kata keluarga Nabi adalah anak dengan cucu saja. Pakcik tak masuk, isteri semua tak masuk. Dia sempitkan. Dia sempitkan sebab ada sebab lah tu. Panjang ceritanya kalau cerita pasal Syiah ni. Tapi cerita dia ringkasnya dia nak sempitkan. Kita bukan sengaja nak luaskan. Kita tengok pada gabungan beberapa dalil yang menunjukkan bahawa isteri juga termasuk dalam kategori Ahlul Bait. Ahlul Bait maknanya ahli rumah. Ahli rumah maknanya ahli keluarga. Baik, saya bagi contoh Ini saya ambil masa sikit, sabar ya. Okey. Okey, tengok sini. Sini Rasulullah. Rasulullah. Yang selevel dengan Nabi kita sebut isteri. Isteri Nabi. Okey. Kemudian bawah Rasulullah ada 4 orang anak perempuan. 1, 2, 3, 4. Saya tak sebut lelaki sebab lelaki masa kecil dah meninggal. Kemudian Nabi atas dia Rasulullah ada bapa kan. Bapa Nabi dia ada adik-beradik kan. Bapa Nabi ada adik-beradik. Ada Abbas, ada Sayyidina Ja'far, ada pakcik Nabi lah. Jadi sekarang ni kita kira keluarga Nabi mana? Kata Imam Syafi'i daripada Bani Muttalib. Jadi ni sini Abdullah bin Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib atas sini. Jadi kalau bin Abdul Muttalib maknanya jangkauan dia besar lah. Anak-anak Abdul Muttalib, ni semua ke bawah ni, ni semua kira ahli keluarga Nabi lah. Maknanya kalau kita kira ni, dia atas lah. Kita kira yang ni semua keluarga Nabi, generasi yang atas dia. Kemudian yang sama dengan Nabi, iaitu para isteri Nabi. Kemudian juga yang generasi berikutnya, iaitu daripada anak-anak Nabi dan turun kepada zuriat keturunan. Termasuk Fatimah ni ada Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain keluar kat sini lah. Anak lelaki, cucu lelaki Nabi lah. Kita kira semua keturunan. Baik. Jadi masalah dekat fahaman Syiah nanti, dia kata dia adalah orang yang paling sayang dengan ahli keluarga Nabi. Cuma masalahnya, keluarga Nabi tu yang mana yang dia maksudkan? Yang pertama dia pangkah ni. Dia kata pakcik-pakcik semua tak jadi ahli keluarga. Dah, sudah. Yang kedua, dia kata isteri-isteri pun tak kira ahli keluarga juga. Ahli keluarga. Jadi dia kata yang ahli keluarga cuma Hasan dengan Husain saja. Hasan dengan Husain. Sebab dia adalah Fatimah, sebab dia kahwin dengan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali adalah sepupu, jadi kahwin dengan anak Nabi yang perempuan Fatimah, maknanya ni yang betul-betul ahli keluarga. Dia kira yang sebelah sini sahaja. Contohnya gitu. Kita kata, apa specialnya Fatimah? Dia kata sebab Sayyidina Ali kahwin dengan dia. Sebab tu special. Habis Sayyidina Osman kahwin dengan 2 anak perempuan Nabi. Lepas seorang, lepas tu meninggal dia kahwin lagi seorang. Lagilah kahwin dengan 2 anak perempuan Nabi. Kenapa tak kira special? Oh, dia kata Sayyidina Osman jahat. Sebab Sayyidina Osman ni merampas. Patutnya Ali yang naik ke sana. Dia dah mula cerita ngarut-ngarut tu, kita tak boleh terima tu. Dah mula cerita yang bukan-bukan tu, kita tak dapat nak terima lah. Nampak tak tadi saya lukis-lukis tu? Tak nampak? Nampak Ustaz. Okay. Yang saya lukis satu-satu tu cerita tu kan. Jadi secara kasarnya macam tu lah. Jadi penting kalau kita ditanya keluarga Nabi tu yang mana? Keluarga Nabi tu Bani Muttalib, Bani Hashim. Contohnya gitu. Maknanya merangkumi siapa? Pakcik-pakcik Nabi yang beriman. Kalau tak beriman tak kira lah. Isteri-isteri Nabi. Termasuk juga anak-anak Nabi, cucu-cucu Nabi. Semuanya adalah ahli keluarga Nabi yang kita hormati, kita sayangi. Pada masa yang sama kita wajib untuk memuliakan mereka. Mudah-mudahan kita memuliakan keturunan baginda Nabi. InsyaAllah mudah-mudahan besok di akhirat kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu contoh cerita ringkas lah berkenaan dengan ahli keluarga Nabi.
17 cerita pula sahabat Nabi. Yang sahabat ni panjang sikit lah cerita dia. Yang ni kita kena tangguhkan dulu ni. Ni kalau cerita ni panjang sikit sebab sahabat. Sahabat ni dia ada cerita dia sikit. Mudah-mudahan insya-Allah kita akan lihat dalam pertemuan kita yang mendatang. Hari ni apa yang dapat kita belajar tentang sahabat Nabi. Kita belajar tentang ahli keluarga Nabi. Apa pendapat Imam Syafi'i. Kita belajar tentang perkataan Muhammad yang terpuji itu makna dia apa? Yang banyak memuji ke yang banyak dipuji? Dua-dua makna dia. Kalau Nabi Muhammad tu yang banyak memuji, maknanya banyak memuji siapa? Dia orang yang paling banyak memuji Allah. Kalau yang terpuji dengan makna dipuji, maknanya kenapa? Apa makna dia? Kerana dia adalah orang yang paling banyak dipuji oleh Allah dan paling banyak mendapat pujian daripada makhluk yang lain. Itu contohnya gitulah. Jadi kalau orang tanya apa makna Allah berselawat ke atas Nabi? Kita kena tahulah. Allah berselawat bukan maknanya Allah baca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bukan. Maknanya Allah limpahkan berkah, Allah limpahkan rahmat ke atas Nabi. Itu maknanya. Kalau kita berselawat, maknanya kita doa. Ya Allah, berikanlah limpah berkat. Bahasa Arab dia Allahumma. Itu kan doa. Salli ala Muhammad. Berikanlah rahmat keberkatan ke atas baginda Nabi Muhammad. Doa dan munajat kita. Itu contohnya. Kemudian apa makna sayyid? Contohnya. Kemudian kenapa kita boleh tambah sayyid? Rasulullah tak ada suruh tambah sayyid. Kita buat beza. Kerana kita nak beradab. Nak hormat. Boleh ke buat yang Nabi berbeza dengan Nabi tapi tujuan dia adab dan hormat? Tadi saya dah cerita. Kita ambil panduan daripada kisah Nabi sembahyang malam dengan siapa tadi? Dengan siapa namanya? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ibnu Abbas. Betul tepat. Ibnu Abbas. Ibnu Abbas tu dia dah sembahyang kat belakang sikit. Nabi tarik ke depan. Lepas tu dia undur. Rasulullah tanya, apa yang tak kena dengan aku? Aku tarik kau ke depan, kau malah mengundur walai Ibnu Abbas. Maknanya Nabi nak tanya apa sebab. Sebabnya saya hormat kepada Tuan. Saya rasa tak wajar saya ni orang biasa duduk sejajar dengan Tuan. Lalu Rasulullah balas dengan mendoakan dia. Maknanya buat berbeza dengan Nabi suruh. Tapi bukan melawan. Tapi tujuan dia nak beradab dengan Nabi. Nabi puji. Macam itulah. Benda-benda tu mudah-mudahan kita ingat satu persatu. Dan mudah-mudahan Allah tambahkan kekuatan ingatan kita. Dan sebagai penajam ingatan kita, mungkin agaknya ujian boleh dilaksanakan agaknya lah. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya. Nak tanya Ustaz. Kalau macam nama anak tu, kalau biasanya MU ke MO Ustaz? Kalau yang dah letak MO tu, tak apa ke Ustaz? Boleh. ME boleh. MI jauh sikit. MO boleh, MOU boleh, MOE boleh. Selama mana dari segi tulisan Rumi, kita nak tulis dengan huruf apa pun selama mana menunjukkan kepada ejaan Arabnya begitu, tak jadi satu masalah besar sebenarnya. Cuma kalau nak memperhalusi cantik, MU. Tapi kalau orang MOHAMMED dipanggil Muhammad. Ya nak MED ke MUD ke, mungkin pelik sikit ejaan dia kalau MUD. Tapi kalau MED, MAD, MAED, tak kisah. Itu semua huruf nak menunjukkan kepada apa. Yang penting Arabnya mesti mim, ha, mim, dal. Saya macam tu, cara saya. Orang nak eja Yusuf, Ustaz, nak eja Yusuf. Saya tengok dekat Arab, dia tulis Yusuf lain, Ustaz. Macam mana awak tahu? Saya berurusan dengan orang umrah apa semua, dia eja Yusuf lain. Macam mana dia eja? YOUSEFF. Memang Yusuf. Kita bunyi Yusuf. Dia tak sebut Yusuf. Dia sebut Yusuf. Cuma cara dia faham huruf I dengan bunyi itu. Dia faham huruf I bunyinya sesuai dengan Yusuf. Macam orang Sepanyol, dia sebut huruf J, dia sebut Y. Contohnya gitu kan. Terserah pada dia lah. Jadi kerumian dia ataupun romannya huruf tu tak menjadi masalah besar. Tapi kalau nak diperhalusi mengikut konteks bahasa Melayu dan sebutan baku,
maka MU adalah pilihan terbaik. Boleh faham cerita saya? Faham Ustaz. Itu cerita dia. Jadi okey saja. Saya orang nak ejaan apa terserah. Yang penting Arabnya jelas dan tahu maknanya dan ejaan bahasa Arabnya tepat. Sekiranya kalimah itu ambilan dari kalimah bahasa Arab. Tapi kalau ambilan dari kalimah bukan bahasa Arab, ya terserah kepada bahasa itulah. Wallahu a'lam. Ustaz, tambahan bacaan Sayyidina dalam tahiyat akhir tu macam mana Ustaz? Boleh saja. Boleh saja. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim. Bayang tahiyat boleh. Cuma yang fatwa yang tidak diamalkan tapi boleh di Mesir dulu kalau tak silap saya untuk masuk dalam azan. Cuma kita taklah menggalakkan buat, tapi kalau ada orang buat kita tak salahkan. Asyhadu anna Sayyidina Muhammadar Rasulullah. Contohnya gitulah. Kami bersaksi bahawa penghulu kami Nabi Muhammad utusan Allah. Kalau ada orang begitu taklah salahkan, cuma tak adalah mempromot atau menggalakkan. Tapi kalau dalam tahiyat dalam apa boleh saja. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairal jaza. Terima kasih. Saya dengan ini mengucapkan terima kasih kepada semua yang mengikuti. Mudah-mudahan yang tidak putus-putus memberi infak, bantuan, sokongan kepada Gema Nur Iman. Dan mudah-mudahan insya-Allah menjadi asbab ramai orang terawat kejahilannya, semakin lurus dan betul ibadahnya, semakin mantap akidahnya, semakin cerah hatinya, semakin tajam akalnya, semakin halus ingatannya dan semakin lurus amalan-amalannya insya-Allah. Jazakumullah dan saya kembalikan semula kepada pengacara majlis. Silakan. Amin. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ustaz atas doa-doanya. Alhamdulillah, alhamdulillah, syukur kita pada Allah. Kuliah asar kita berjalan lancar dengan kitab Misbahud Dujjah. Hari ini syarah mengenai selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makna-maknanya dan tentang makna selawat itu sendiri, juga maksud-maksud nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan cara selawat dan penambahan yang di dalam selawat itu juga bagi menambahkan penghormatan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga segala ilmu yang disampaikan hari ini memberi manfaat kepada semua jemaah dan rezeki kita dipilih Allah untuk duduk dalam majlis ilmu pada hari ini. Alhamdulillah, dengan mengenali Rasulullah di dunia ini, moga kita dikenali Rasulullah sebagai umatnya di akhirat nanti. Wallahu a'lam. Moga kita semua diizin Allah untuk memahami ilmu yang disyarahkan oleh Ustaz hari ini, insya-Allah. Terima kasih Ustaz atas ilmu yang telah disampaikan. Terima kasih kepada semua jemaah. Saya mewakili Gema Nur Iman. Mohon maaf ada sebarang kekurangan dalam majlis kita ini. Segala yang baik itu daripada Allah dan yang buruk itu adalah daripada kekurangan kami sendiri. Bagi menutup majlis, mohon Ustaz bacakan doa penutup, tasbih kafarah dan soal as, dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Terima kasih semua.